Satu teknik je, dia macam kita kena ada tabung kasih sayang tu, kita kena cium 20 kali sehari. Kita geram betul. Ni dia DM laki kita tau. Apa yang selalu relationship Mimi dengan Abang Norman, kita orang selalu berkomunikasi. Kita geram betul lah. Ada satu perempuan ni dia DM laki kita tau. Tengok ni, kita tak adalah laki kita punya password tapi kita dah screenshot. Bukti. Okay, ini mesti kes tak percaya suami sendiri kan? Bukanlah tak percaya memang doktor. Tapi kan saya beranggapan baik je lah. Ni mungkin makcik dia kot. Tak baik kan? Beranggapan tak elok pada suami? Gitu. Kan? Doktor rasa? Perlu ke? Pada saya lah, kalau tanya saya, kalau dulu-dulu, tanya dulu masa zaman muda, sekarang ni lagi muda. Okey. So, dulu memang kita guna banyak cerita yang jangan percaya 100% kat suami kan. Tapi sekarang saya fikir percaya je. Kena percaya. Kena percaya sebab kalau kita tak percaya 100%, nanti kita akan ada syakwa sangka. Dah jatuh fitnah pula. Yes, satu fitnah, syakwa sangka. Lepas tu menyebabkan kita tak tenang. Kita asyik risau. Bila risau, kita sendiri yang sakit. Lepas tu satu. Satu lagi, kita akan ada syakwa sangka. Kan Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Itu yang kena hati-hati. Bila doktor dah sebut macam tu, kita takut lah. Okey, macam Mimi pula yang mempunyai suami yang kacak bergaya. Macam mana awak pula? Macam Mimi, betul lah. Mimi tak adalah kata ikut 100% kan. Tapi kalau kita tak nak, macam of course kita percaya kat suami kita. Betul. Tapi Mimi pun sama, letakkan macam tak nak tahu sangat all the detail atau macam mana kena check WhatsApp ke DM everyday tak. Sebab nanti kita pun pening kan. Betul. Jadi bila daripada kita tak mencari tahu tu, at least kita tenang kan. Tak penat otak, tak penat otak nak kena fikir siapa pula DM dia, siapa pula nak. Sebab of course macam Abang Norman kadang-kadang dia tunjuk dia pun masukkan WhatsApp macam-macam versi lah. Macam akak sini macam mana? Akak letak tak macam apa tu limit macam suami kadang-kadang kan dia ada macam hobi dia sendiri, nak keluar dengan kawan dia, ada macam-macam hobi lah. Orang lelaki ni kan kita pun tak tahu kan. So letakkan limit. Memang aku kena ikut ataupun biarlah dengan kawan-kawan dia rasa macam mana. Okey, macam kita pula bernasib baiknya sebab suami ni bukan jenis kaki lepak kat kedai kopi. Senanglah, bagus ya. Maksudnya kalau dia ada, sebab dia pemain hoki, adalah kerja lain yang apa benda tu cuma memantau pakai telefon aja. Tapi yang kalau kena keluar pergi padang ke apa ke, dia jenis yang habis je daripada game, lepak sekejap balik. Dan saya pula yang macam tak ada ke kopi-kopi yang kawan-kawan kita pula memberikan laluan kan. Sama baby kadang macam tu. Bila nak keluar dengan kawan, bukanlah kita sebab dia macam Abang Norman jenis family man kan. So dia nak macam dia selalu keluar kita dengan anak-anak. Tapi kita pula macam pergilah kawan-kawan, tak apa, biar masa ada untuk dia me time. Tapi kadang-kadang bila lelaki baik sangat, kita pula suruh kan. Macam tu. So maknanya biar dia baik-baiklah, kita pun tak risau sangat. Doktor pula bagaimana dengan keluarga? Saya biasalah, sedangkan lidah kan tergigit. Cumanya kita tengok akhir zaman sekarang ni kan macam-macam kisah kan. Keluarga, suami, pasangan dan sebagainya. Dia kalau kita tengok balik, saya suka ambil 3K. Teknik 3K. Apa tu? 3K ni kita tengok daripada Rasulullah punya cara teknik. First is communication. Kadang-kadang kenapa suami ni dia suka kat rumah. Macam Mimi kan, dia suka duduk kat rumah. Mungkin cara communication Mimi dengan suaminya kan lebih selesa. Jadi berkomunikasi, sentiasa berkasih sayang. Kan? Jadi suami suka duduk rumah, lekat. Okay. Kedua adalah suami saya pun. Alhamdulillah. Dia juga. Okey, yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang maknanya cukup bagi. Tabung kasih sayang tu cukup dengan suami. Peluk ciumnya cukup juga kan? Okey. Yang ketiga, keberkatan sangat penting. Kadang-kadang kenapa terjadinya banyak masalah keluarga ni sebab dalam segi keberkatan. Keberkatan luas. Salah satunya adalah rezeki. Betul. Wallahualam. Jadi bila 3 benda ni disusun cantik, itu yang membuatkan dia selesa berada di rumah. Dan kita tak payah paksa-paksalah memang nak keluar ke apa ke. Dan saya ada orang ajar saya satu teknik, sebab kadang-kadang kita perempuan sibuk juga keluar sana sini. Ada kerja. Laki kadang-kadang yang kat rumah kan. Laki masing-masing suka duduk rumah kan. Kena tinggal. Betul. 20. Lebih lagi baguslah. Tak keluar pula terus.
Jadi borak bibir merah ni kita ada banyak manfaat sebenarnya. Tadi Terima banyak kasih, Dr. tips Sheila. dah bagi kan. 20 kali ciuman, pelukan dan sebagainya. Okey. Lagi satu doktor nak koreksi. Sekarang ni kan zaman media sosial kan, masing-masing kan bila suami isteri kadang-kadang bila stres je update pasal suami macam ni. Lepas tu kadang-kadang dari orang isteri tak pula tahu jadi meluahkan tahu. perasaan. Daripada orang tak tahu ni jadi tahu suami buat macam ni, suami curang ataupun isteri macam ni. So doktor rasa dengan kuasa viral media sosial ini adalah sihat ke tak sihat untuk keadaan rumah tangga ni? Sebenarnya memang sangat tak sihat, Kan? tapi kita lah juga yang kena jaga. Ya. Cuba kita ikut satu. Saya terima, Saya terima, saya redha, saya redha, saya lepaskan. saya lepaskan. Maknanya Tapi suami reda apa? tak, suami ni pun Okey, kalau kita terlalu kita pening kan tengok WhatsApp apa kan betul, puasa betul. tu, jadi kita akan banyak fikir. Betul. Jadi kita kena ambil konsep saya terima, redha dan serahkan. Serahkan Maksudnya pada Allah adakah, balik. Ya, betul. Maksudnya adakah macam kita kalau lah sebab for masa sekarang ni benda tu tak berlaku kan. Tapi kalau kita tahu benda tu berlaku, adakah kita terima, redha, lepaskan benda macam mana? Betul, sebab kalau kita tengok dalam, saya suka dalam surah Ibrahim, kisah macam mana Allah keluarkan ayat berfirman yang tentang bersyukur. First, kalau kita terima ujian, memang kita kena sabar. betul? Kena sabar. Dia ada 3S, teknik 3S. Oh, tadi K, ya, sekarang dia S. semua ada. Dengar semua? Okey, 3S. Satu adalah kita kena sabar dulu. Apa-apa datang kena sabar. Kenapa kena sabar? Sebab terlalu banyak kurniaan Allah bagi kat kita. Bukan suami tu je. Suami tu just part of saja lagi depan Pinjaman kita. saja. Yes, Begitu pinjaman juga kita kan? Ya, pinjaman daripada Allah yang Malik. Sabar. Lepas tu kedua, syukur. Maknanya kita kena syukur, listkan semua. Memang suami ni buat hal, banyak hal. Tapi kena ingat kita pun banyak hal juga. Ya. Kan? Yang ketiga, bila dah sabar, syukur, dan memang Allah dah janji dan Quran kan. Selepas itu, ayat selepas itu, orang siapa yang bersabar dan bersyukur, Allah akan limpahkan lagi banyak lagi nikmat-nikmatnya. Iaitu something will change. Ya. So, sabar, syukur dan something will change. Something will change ini janji Allah. Walaupun macam-macam Allah bagi kat kita, tapi walaupun ujian tu teruk, tapi kita sabar dan syukur, Allah akan bagi yang terbaik. Itu Bagi. dia punya ganjaran Tapi dia. tak tentu lagi, mungkin Allah tak sebut bagi apa. Tapi yang pasti terbaik daripada Allah. Yes. Allah alam. Satu lagi kan, rasanya kalau kita asyik runsing dengan perangai suami macam ni, itulah inilah, lepas tu macam Mimi kata tadi sibuk, doktor pun cakap sibuk nak check dia punya WhatsApp dan sebagainya. Kadang-kadang kita aja nampak suami ni macam-macam perangai. Macam doktor kata tadi, sebenarnya kita ni pun macam-macam perangai juga. Suami ni nampak. Kita tak sedar. Kita asyik nak cari salah dia je. Nampak dia je kan. Sebab tu kalau saya suka ni 3B pula. Teknik 3B. Belajar abjad dia Kita belajar HB. Sebab sekarang ni akhir zaman memang ada banyak-banyak macam-macam fitnah keluarga, fitnah dan macam-macam. Jadi ada 3B yang kita kena tekankan. Satu adalah kita kena belajar ilmu agama. Bila kita belajar ilmu agama, kita akan faham, kita kenal Allah dan kita kenal siapa pasangan kita. Bila faham pasangan kita, kita tahu dia ni Allah memang makhluk manusia ni memang banyak khilaf. Ya. Kan? Bukan mimik, tak. Lain. Yang itu. Kita tunjuk oleh. B yang kedua adalah kita kena macam mana kita kena sentiasa bertaubat. Sebab kenapa datangnya ujian ni adalah disebabkan dalam Quran sebut tahu kenapa Allah uji kita, disebabkan kita punya kekurangan, kita punya kesalahan. Salah kita. Sebab tu Allah cakap kena sentiasa bertaubat. So setiap hari buat solat sunat taubat bila kena ujian macam tu kan. Yang ketiga adalah buat je baik. Biar apilah suami tu nak buat apa kan, tapi kita balas je balik. Balas je. Kan kita guna konsep 3S tadi, something will change. Tapi doktor, Mimi juga nak tanya. Kalau dari segi insting ataupun rasa seorang isteri ataupun rasa seorang wanita itu, perlukah kita percaya? Yang ini kena bagi kat Mimi. Saya dah jawab, kalau saya percaya. Okey. Kata-kata yang bermain di dalam dia fikiran dan macam hati. kita tak boleh ambil mudah benda tu. So, kalau bila kita boleh rasa, maknanya memang adalah juga, tapi kita tak boleh, kita berbalik kepada tadi konsep sabar. Kan kita tak boleh nak terus terima benda tu 100%. Aku rasa macam bulat-bulat. Lepas tu kita kena ambil tindakan yang marah dulu. Betul? Dan sebaliknya kan. Macam Mimi lebih suka konsep insting tu kita kena ambil kira, tapi tindakan Mimi selepas tu yang apa yang selalu Mimi implementkan dalam relationship Mimi dengan Abang Norman, kita orang selalu berkomunikasi. So, Mimi tak akan komunikasi. Mimi tak akan terus tak pernah lagi lah. Sebab tu Mimi rasa macam
kalau komunikasi yang betul, dia akan jadi penghujung yang betul, yang penghujung yang baik insya-Allah. That's why bila ada apa-apa masalah, walaupun isteri tu rasa macam something wrong, tapi kita tanya dengan cara yang elok, yang tenang, benda tu akan jadi penyudah yang baik. Macam itulah. Tapi kena ambil juga isteri, jangan rasa macam tak apalah, tapi itu macam kita tak kisah sangat pula. Apa kita sayang suami kita, tapi dalam maknanya kita ambil benda tu dalam cara yang tenang dan sabar, dan dia akan dapat selesaikan dengan yang baik insya-Allah. Kalau ignore saja, masuk kanan keluar kiri, tak juga, nanti dia juga buat sekatan di tengah-tengah. Nanti dia kata macam suami isteri aku tak kisah pun aku buat apa benda, tak apalah. Perlu percaya 100% kepada suami ataupun rasanya kalau saya 90%. ada teknik lain pula. Ni teknik lain pula. Apa pula ni doktor? KMD. Ini campur pula. KMD. Sebab suami kita kena faham. First kita kena kenal suami kita. Kita kenal suami kita, siapa dia. Ada banyak teknik-teknik kat luar yang kita boleh kenal suami kita macam mana. Teknik yang introvert ke extrovert dan sebagainya. Bila kita kenal, kita tahu, dan kita tahu dia tu hamba Allah. Hamba Allah ni pasti banyak kesilapan. Dan kita bila kita kenal dia banyak kesilapan, so kita kena pergi ke M pula. M ni adalah maafkan. Kita kena maafkan. Memang susah nak maafkan. Tapi lepas tu pergi D pula, kita doakan. Itu adalah teknik Nabi juga. Jadi doa tu sebenarnya memang sangat powerful. Sebab itu je lah yang kita boleh buatkan. Kita doa. Sebab selalu saya cakap, sebelum kadang-kadang kita kena doakan diri kita juga. Sebelum orang lain kita kena doakan sebab jadikan jadi kita isteri yang sabar, yang kuat. Sebab itu adalah makanan rohani kita, dan of course kita doakan yang tersayang. Sebab kuasa doa tu memang sangat-sangat mujarab. Dan orang kata jauhkan kita daripada berfikir, berprasangka yang bukan-bukan pada pasangan kita juga. Okey, kita lihat sekejap. Sekejap lagi kita kembali dengan Dr. Azura, Meme, Haiza. Semua tak ada pelajaran. Come on man, this is for you. Kata PAS juga akan berhasrat untuk memansuhkan PTPTN. Belum lagi dipanggil oleh pihak kementerian untuk Ibrahim secara terbuka. Pada ucapannya juga Zuraida yang dua anggota polis yang terlibat di mahkamah. Dua anggota polis yang Yes, kita kembali lagi dalam Borak Bibir Merah. Itulah. Ini memang isu hangat ni kan. Tadi tengah-tengah commercial break kan, suami pula mesej. Allah. Tadi buat apalah, dia curiga kat kita pula. Kita ada kerja lah. Comel lah. Kita ada Dr. Azura, Haiza dan juga Meme. Okey, baik, kita cerita balik pasal curiganya seorang wanita itu kepada suami. Jadi mungkin nak tanya doktor sendiri, secara realiti ni pernah tak berjumpa dengan orang-orang sebegini? Macam doktor kan mesti ada pengalaman macam-macam situasi orang datang ke doktor kan. Jadi pernah tak berdepan dengan situasi macam ni? Macam memang saya ada banyak buat personal coaching, kakak online coaching kan, memang ada macam-macam cerita. Pasal laki macam ni, perempuan macam kadang-kadang bukan lelaki je, perempuan. Tapi kat sini apa kita nak buat, kalau lah pasangan kita buat hal kan, satu adalah memang kita kena guna konsep 3S tadi. Kena sabar, syukur, dan juga kita kena something will change. Tapi satu lagi yang kita kena buat adalah kita kena move on. Jangan terlalu lama kita nak melayan perasaan. Sebab kalau kita tengok dalam Quran pun, Nabi Muhammad SAW terlalu banyak ujian. Tapi adakah Nabi Muhammad ini dia melayan perasaan? Tak, move on. Buat kerja lain. Dan contoh, kita ni manusia kan, kita diciptakan Allah ada dua sebab. Satu adalah untuk menjadi hablum minallah, dengan Allah, dan kedua hablum minannas. Hablum minallah ni kadang-kadang kita buat, tapi hablum minannas ni adalah berdakwah. Sudahkah kita berdakwah dengan sahabat-sahabat kita? Jadi mungkin ada tugasan-tugasan yang kita tak buat yang menyebabkan Allah bagi kita sesuatu tersentak untuk kita keluar. Betul. Baik, Dr. Azura, kita nak tanya jugalah, sekiranya seorang suami itu dah melakukan perkara yang membuatkan kita dah tak percaya dah dengan dia. Kan Meme kan macam geramnya kan. Lepas tu dia minta maaf dan dia berjanji tak buat lagi. Perlukah kita bagi peluang kedua, peluang ketiga? Macam mana? InsyaAllah kita boleh bagi peluang lagi. Kenapa kita bagi peluang? Satu, kita dah pernah terkena kan. Jadi itu jadikan kita ada guideline lah. So maknanya sebelum kita bagi peluang, kita kena ada list kan semua. Apa yang dia patut buat. Okey. Aku janji. Okey. Ada surat ni, hitam putih. Dia kena ada surat sebab kenapa? Dan dia kena sign kat bawah. Maknanya dia kena ada pegang kepada agreement. Okey, aku janji tak buat macam ni. Yes, kena ada. Sebab kalau tak, dia akan buat lagi. Dan kita kena sentiasa ingatkan. Tapi tak payah ingatkan sebab kita bila faham, kita ada self-talk kan. Self-talk ni kita sentiasa bersangka baik. Sebab tu kita kena sentiasa husnuzon supaya yang datang tu baik. Dan satu lagi, kita kena banyak zikir kat dia. Contoh kalau kita buat air, kita masak, kita zikir. Zikir untuk suami.
Oh, zikir contoh kan. Contoh kalau kita nak buat air sebab kita kalau dalam Quran memang dah sebutlah nama-nama-ku yang indah. Surah Al-A'raf 180. Jadi bila buat air tu, contoh buat air, kita sebut nama Allah, nama yang penuh dengan kasih sayang. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud yang Maha Pencinta. Ya Allah, kau ikatlah hati-hati kami ini berkasih sayang kerana-Mu, ya Latif, ya Qahar, dan jadikan kami tunduk patuh kepadamu. Maknanya tak payah membebel kat suami, engkau bagi air, bagi zikir. Lagi Itu power. lagi power. So, ada orang kata kacau ikut lawan jam. Tak payahlah kacau dia Wallahu sendiri alam lah. lah. Tapi yang penting kita masa buat apa benda kita zikir. InsyaAllah. Itu orang kata signifikan saja. Bertawaf kan, macam bertawaf. So niat Allah lepas Allah. ni kita tak payah nak bebel-bebel, Tak tak payah nak macam-macam depan suami, kita bagi dia air banyak-banyak. Bagi Ah, air lagi sambil makan, sambil semua pegang-pegang benda. tu kita zikir juga dalam hati dalam Allah ya hati. Rahman ya Rahim. Tak payah nak datang baca-baca dia. Awak kenapa nak sebut-sebut saya ni kata dia kan? Sebab Allah itu Maha Pengasih, penyayang. Dia juga yang mengalirkan energi kasih dan sayang. Wallahu alam. Okey. Seronok kita dapat borak dengan Dr. Azura hari ni. Memang macam-macam benda kita tahu, ilmu untuk yang menonton pun moga dapat manfaat. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menonton Borak Bibir Merah untuk episod yang seterusnya, dan jangan lupa untuk share dan like juga Facebook, Instagram dan YouTube Sinar Harian dan Sinar Plus. Dan juga nantikan program-program yang best-best daripada Sinar Harian. Stay tune, okay? Alright.